Okey, Assalamualaikum. Kita ada 5 minit lagi untuk kita bermula. Sebelum tu, saya mahu semak suara saya apakah boleh didengar dengan jelas. Saya perlu dapatkan komen-komen dari tuan-tuan dan puan-puan. Adakah suara saya ini dapat didengar dengan jelas? Jelas. Terima kasih Tuan Firdaus. Alhamdulillah. Kita akan mula tepat-tepat jam 9. Kita akan mula tepat-tepat jam 9. Sementara menantikan lagi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, boleh share. So malam ni kita akan membincangkan tentang buku Lead Like Muhammad. Buku ini, Lead Like Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mendapatkan buku ini, bolehlah selfie bersama buku ini, selfie pegang buku ini dan boleh kongsikan di bahagian komen. Kita akan kupas buku ini. Tujuannya untuk menyemarakkan lagi seni komunikasi dan kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Itu juga satu sunnah yang apabila kita berazam untuk mengikutinya, dia tidak mudah, tapi apabila kita berazam untuk mengikutinya, insya-Allah ada pahalanya kat situ. Waalaikumsalam Aunty Nurni. Waalaikumsalam, lama kita tak jumpa. Harap-harap kita ni dah boleh rentas negeri, mungkin kita boleh Aunty boleh datang ke Akademi Bakat menonton bersama-sama di Akademi Bakat. Sekarang ni kami sedang membangunkan projek-projek lestari. Projek-projek lestari di Akademi Bakat. Jadi mungkin boleh dapatkan tips-tips dari Aunty juga. Okey, puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita pada malam ini, boleh komen sikit tuan-tuan dan puan-puan dari mana. Okay, kita ada 1 minit lagi untuk saya terus mulakan. Assalamualaikum puan, ini nak dengar suara puan. Puan Nurul Huda. Okey, madu ni. Waalaikumsalam puan. Alright, baik. Puan-puan dan tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini adalah malam pertama. Malam pertama untuk kita mengupas dan untuk mengupas buku Lead Like Muhammad. Lead Like Muhammad. Ini adalah buku terbaru Puan Guru, Puan Ainun Muhammad. Walaupun sebenarnya Lead Like Muhammad ini sudah ada siri-siri bukunya. Nanti saya akan terangkan. Untuk malam pertama ini saya lebih akan menerangkan the history, perjalanan bermulanya sehingga pada hari ini terbitlah buku Lead Like Muhammad, teknik mendorong perubahan tingkah laku.
Jadi malam ini saya akan bercerita perjalanan atau latar belakang buku ini sehingga hari ini terbitnya buku Lit Muhammad. Bermula malam esok, sebab kita akan bersama 4 malam. So ini adalah malam yang pertama, so kita akan ada 3 malam lagi. Untuk 3 malam lagi saya akan memilih beberapa bab dan kita akan perincikan ataupun detailskan lagi bab setiap bab-bab yang dipilih. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mendapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga komen bab mana yang tuan-tuan dan puan-puan mahu kita kupas sama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan boleh komen di bahagian komen bab mana yang tuan-tuan dan puan-puan mahu kita kupas secara live. Tuan-tuan dan puan-puan pilih dan saya boleh lihat bab mana yang paling banyak menjadi pilihan. Jadi kita akan kupas bab yang paling banyak menjadi pilihan. Okey. Assalamualaikum, salam dari Taiping with love. Yes, Taiping. Taiping ni tanah kelahiran saya, Bukit Maxwell Hill. Yes. Cik Puan Kamariah. Ni sepupu saya ni, Kamariah Mustafa ni. Baik. Okey. Sebelum tu, 4 sesi ini, 4 sesi yang kita akan bersama bermula pada malam ini. 4 sesi ini dia sangat istimewa kerana ianya merupakan inisiatif PTS. Assalamualaikum Eli. Ya, Waalaikumsalam Nani, ni dari Sarawak. Sahabat dari Sarawak. Ni kawan baik dari Matrix lagi ni. Okey. Okay, sesi ini istimewanya sesi ini 4 sesi ini dibawa dan merupakan inisiatif PTS. Perempuan yang gemar membaca buku-buku pasti pernah membaca buku-buku yang diterbitkan oleh syarikat penerbitan PTS. PTS ini merupakan syarikat penerbitan yang juga yang menerbitkan buku Lit Muhammad yang ditulis oleh Puan Ainun Muhammad. Lit Muhammad ini diterbitkan oleh PTS dan jika puan-puan perasan, tuan-tuan dan puan-puan perasan, buku yang diterbitkan oleh PTS juga, PTS banyak inisiatif menterjemahkan buku-buku karya-karya international bestseller. Kan, sebagai contoh Robert Kiyosaki, buku Robert Kiyosaki, buku Stephen Covey, Dale Carnegie, Anthony Robbins, dan juga banyak lagi buku-buku yang international bestseller yang mendapat PTS ni mendapat hak untuk terjemahkan dan untuk diterbitkan. Okey, puan-puan boleh ke PTS Facebook page, jadi boleh lihat lagi apa lagi buku-buku yang terkini yang telah diterbitkan. Dan saya juga mahu kongsikan bahawa sempena bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, PTS sedang mengadakan combo package promosi buku-buku yang bila kita baca tu semarakkan lagi ingatan kita pada Nabi, kuatkan lagi kenali sosok agung Nabi Muhammad SAW. Baik. Sebagaimana yang dijanjikan, saya akan mula menceritakan apakah sejarahnya sehingga terbitnya buku Lit Muhammad. Okey. Sebelum tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah tidak asing dengan nama Puan Ainun Muhammad, penulis buku ini. Puan Ainun Muhammad juga seorang guru bisnes saya, Kalau tuan-tuan gemar membaca
Gemar membaca, sudah tentu banyak baca penulisan-penulisan Puan Guru Puan Ainun Muhammad yang mempengaruhi pemikiran kita. Saya baca buku Puan Guru ni, Kemahiran Berfikir, sejak di universiti lagi. Jadi kalau perempuan usia yang sama dengan saya kan, mungkin sudah membaca buku ini dari kita muda lagi kan. Dan saya ingat kalau buku-buku tata bahasa mesti ada nama, waktu sekolah dulu mesti ada nama Puan Ainun Muhammad dan Prof Abdullah Hassan kan. Okey. Jadi Puan Guru ni saya rasa tidak perlu diperkenalkan lagi, tapi saya nak highlight Puan Guru ni kalau bagi saya merupakan nenek selebriti, kan, nenek selebriti yang saya rasa nenek yang paling ramai mempunyai followers, fan dan friends, 3F. Kalau kira-kira tu, kalau campur-campur semua friends, followers, termasuk dari grup Ainun Business School, saya boleh kata lebih daripada 500,000 3F beliau. Ya, Tuan Putra Khalil Azwan Shah dari Kedah baru sampai 4 buku dari PTS termasuk Lead Like Muhammad. Bagaimana buku kod kepimpinan perempuan? Puan sudah dapatkah? Dan boleh dihadiahkan kepada isteri-isteri Tuan. Okey. Baik, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, usaha membukukan hadis-hadis, analisis hadis-hadis untuk kita contohi. Maksudnya usaha-usaha ini sebenarnya sudah bermula pada tahun 2012 lagi. Pada tahun 2012 di mana Puan Ainun ni background Puan Ainun, latar belakang pendidikan Puan Ainun adalah beliau ini seorang pakar bahasa. Jadi kalau kita tengok daripada background Puan Ainun ini, beliau pernah beritahu bahawa apabila beliau membaca hadis, sebenarnya yang beliau fokus adalah perkataan-perkataan dan tingkah laku Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad, perkataan apa yang Nabi Muhammad guna, bagaimana Nabi bertingkah laku mengikut situasi dan konteks tertentu. Okay. Jadi atas inisiatif beliau membentuk satu pasukan yang kita panggil pasukan penyelidik. Jadi pasukan ni yang menganalisis, dia menganalisis hadis bukan untuk tujuan mengeluarkan hukum hakam, kerana ini bukan kepakaran mereka. Tapi menganalisis hadis ini untuk tujuan melihat perkataan-perkataan yang Nabi gunakan. Sebab itu mereka transcribe setiap perkataan yang Nabi gunakan dan akhirnya mereka keluarkan dengan analisis. Jadi analisis itu bermula dari 2012 itu dijadikan modul pelatihan, dijadikan modul pelatihan kepada guru-guru, kepada ibu bapa. Pada awalnya fokus kepada perubahan ataupun teknik mendorong tingkah laku anak-anak, tingkah laku kanak-kanak, tingkah laku murid-murid. Fokusnya murid-murid yang corok ataupun murid-murid kelas belakang. Kerana banyak kajian mengatakan bahawa fokus kepada self-esteem, bila kita naikkan self-esteem seseorang individu, barulah kita boleh melakukan sebarang perubahan tingkah laku. Barulah akan ada perubahan tingkah laku. Jadi kita mulakan dahulu dengan naikkan self-esteem. Itu yang keluarnya teknik pujian, kan, untuk naikkan self-esteem. Teknik pujian yang biasanya orang kata kalau puji ni orang akan lebih orang akan jadi apa ya? Kan biasanya orang kata kan, janganlah puji lebih-lebih nanti dia pijat kepala. Jangan puji lebih-lebih nanti makin
mungkin apa-apalah yang negatif, maksudnya efeknya adalah negatif. Jadinya kesannya itu adalah kerana kita tidak menggunakan prinsip yang betul. Tidak menggunakan prinsip yang betul. Jadi prinsip memuji ini sebenarnya pun sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kan pada tahun 2012 tu apabila Penak Ainun membentuk satu pasukan penyelidik yang terdiri daripada pakar bahasa, adanya juga pakar ilmu hadis dan juga pakar psikologi. Jadi mereka buat kajian, mereka buat analisis, dan kajian analisis ini fokus kepada dua perkara, iaitu yang pertama ialah komunikasi dan yang kedua adalah tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Okey. Baik. Bagi memastikan mutu ketinggian mutu hasil analisis mereka ni, mereka hanya menggunakan hadis-hadis autentik. Hadis-hadis autentik yang sangat terkenal dan sangat yang diterima oleh pakar-pakar hadis, iaitu koleksi Bukhari dan juga Muslim. Jadi hampir 100 hadis waktu tu, hampir 100 hadis dikaji, hanyalah hadis-hadis yang daripada kitab-kitab yang muktabar. Okey, fokusnya apa? Fokusnya dua. Satu, kita mahu belajar komunikasi cara Nabi. Kita mahu belajar komunikasi cara Nabi. Yang kedua, kita mahu belajar tingkah laku cara Nabi. Dan apabila kita lihat komunikasi cara Nabi, tingkah laku cara Nabi ini, kita boleh gunakan apabila dalam tujuan untuk kita mendorong. Mendorong siapa? Bermula dari kita mendorong anak-anak di rumah, isteri-isteri, nak mendorong suami pun kita masih gunakan teknik Nabi. Sebab apa yang Nabi tunjukkan pada kita itu adalah contoh yang rahmatan lil alamin kan, kepada semua umat manusia. Bukan hanya kepada orang lelaki saja. Oleh kerana Nabi lelaki, jadi apa yang Nabi buat ni sesuai untuk orang lelaki sahaja. Tidak. Sesuai untuk semua kedua-dua gender. Sesuai untuk rahmatan lil alamin ni adalah rahmat kepada sekalian alam. Sekalian alam bukan hanya manusia kan, termasuklah haiwan, termasuklah tumbuh-tumbuhan, jin, semua makhluk. Rahmatan lil alamin. Dan bila kita cakap tentang Nabi ini diturunkan sebagai rahmat kepada seluruh alam, termasuklah juga orang non-Muslim. Termasuklah juga non-Muslim. Dia tidak terbatas kepada etnik-etnik tertentu, hanya orang Arab sahaja. Tidak. Dia merangkumi semua. Semua orang sesuai, semua orang Nabi ini menjadi contoh kepada semua kaum. Nabi ini menjadi contoh kepada semua kaum yang menganuti pelbagai agama. Okay? Dan bila kita kata rahmat, rahmat itu apa maksud rahmat? Rahmat bermaksud kasih sayang. Ini perbincangan ulama-ulama. Rahmat itu bermaksud kasih sayang. Jadi kalau kita tengok Nabi ini, turunnya Nabi Muhammad, berakhirlah kisah-kisah pembunuhan anak-anak perempuan. Kan? Kerana Nabi membawa mesej love, mesej kasih sayang kepada sanak saudara, apatah lagi sanak saudara yang mempunyai perhubungan darah, ada hubungan darah, kepada orang-orang tua, kasih sayang kepada anak-anak kecil. Walaupun ada masanya mak-mak ni jadi singa kan, tapi kita katakan kita tak akan jadi sempurna macam Nabi, tapi kita adalah manusia yang sedang berusaha untuk menjadi yang terbaik. Itu yang kita sedang lakukan sekarang. Dan yang kita belajar tentang teknik menorong perubahan tingkah laku ini pun kerana kita mahu belajar cara betul berkomunikasi, cara positif berkomunikasi, cara efektif berkomunikasi. Dan yang paling penting ialah sebab kita nak ikut sunnah Nabi. Kita nak ikut apa yang Nabi dah tinggalkan untuk kita. Okey. Baik. Kenapa kita mahu belajar komunikasi dan tingkah laku Nabi? Selain daripada rahmatan lil alamin, Nabi ini adalah suri tauladan.
Kan Nabi ini adalah suri tauladan. Suri tauladan kepada segenap umat manusia di segenap penjuru dunia ini. Nabi ini suri tauladan. Kemudian tingkah laku Nabi Muhammad SAW ini wajar dijadikan contoh dan ditiru oleh sesiapa pun. Tidak terbatas kepada mana-mana etnik, mana-mana bangsa maupun agama. Okey. Jadi kita itulah antara bermulanya perjalanan dari tahun 2012 tu, dari tahun 2012, kemudian tahun 2013 Puan Ainun hasil kajian hadis tu dikongsi kepada publik secara umum melalui training, perkongsian dan waktu tu kita fokus kepada memberi pelatihan kepada satu kumpulan yang dipanggil kumpulan pengamal. Kalau saya sebut nama-nama pengamal ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah cari Facebook mereka dan follow lah mereka. Antaranya Cikgu K yang dikenali sebagai Cikgu bertumit tinggi, Cikgu kasut bertumit tinggi, Khairul Aniza Khairuddin, Puan Nur Hidayah Jaafar, Ustazah Siti Khadijah. Sebenarnya ramai lagi nama-nama yang pada awalnya mereka ini mengamalkan, mendokumentasi dan mengeluarkan kesan-kesan, dan kebanyakan kesan-kesannya adalah kesan-kesan yang positif. Kalau tak dapat kesan, ada setengahnya yang kita amalkan tapi tidak memberi kesan, macam tak bagi kesan lah, macam tak. Kadang-kadang bukan sebab teknik tu, tapi kita memerlukan training, kita memerlukan latihan. Kita perlu masa untuk kita berlatih, kemudian skrip tu, kerana kadang-kadang skrip yang ditunjukkan oleh Nabi ni, kadang-kadang ada skrip yang dia bertentangan dengan anomali, dia bertentangan dengan perbuatan normal. Dia, kalau kita rasa macam sebab kita tak biasa, macam contoh memuji. Seorang suami puji isteri, ataupun seorang isteri memuji suami, ataupun seorang ibu memuji anak. Kalau kita tengok skrip memuji Nabi, Nabi tidaklah menggunakan perkataan bagusnya, cantiknya apabila memuji. Kalau kita tengok, dia ada prinsip. Jadi dalam buku ini, dalam teknik Nabi ini, dia ada prinsip dia ada tekniknya. Prinsipnya apa, tekniknya apa, yang ini nanti saya akan kupaskan lagi pada sesi esok. Sesi esok kita akan fokus kepada prinsip dan teknik, lepas tu kita terus fokus kepada beberapa bab. Jadi kalau apa lagi? Kalau kita tengok Lead Muhammad, okey. Saya cerita pasal kumpulan pengamal tadi kan. Kumpulan pengamal, apabila mereka sudah mengamalkan, mereka dokumentasikan. Jadi dari sudut training, dari sudut modul training itu dipertingkatkan, sehingga teknik Nabi ini pernah kita jadikan satu kajian dasar yang kita hasilkan pembentangan kertas kerja di Turki. Pada tahun berapa nanti esok saya akan berikan maklumat yang lebih lengkap tentang pembentangan kerja. Ada beberapa pembentangan kertas kerja yang kita telah lakukan.
Tapi yang ini ni adalah usaha-usaha pasukan penyelidik yang diketuai oleh Prof. Mazwati. Yang diketuai oleh Prof. Mazwati. Macam saya ini adalah batch pengamal. Saya batch pengamal. Macam saya, fokus saya mengamalkan teknik Nabi. Sudah tentulah untuk di rumah. Yang seterusnya adalah untuk kegunaan di organisasi. Kemudian pada tahun 2014 apabila kita mulakan inisiatif tadika aktif bijak santun, kita mula melatih setiap guru-guru ini, supaya menggunakan teknik Nabi di dalam mendorong perubahan tingkah laku di kalangan anak-anak. Kemudian waktu itu ada inisiatif yang kita gunakan, yang kita keluarkan modul-modul pelatihan untuk orang dewasa, untuk organisasi, ketua-ketua di pejabat, ketua-ketua unit, sehinggalah ke ketua-ketua ataupun pemimpin-pemimpin di syarikat-syarikat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama pada malam ini, mana-mana yang sudah dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah selfie bersama buku ini dan boleh share di ruangan komen. Jadi saya nak tengok berapa ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun dapatkan buku ini. Selfie, lepas tu share di bahagian komen. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga boleh memilih mana-mana bab yang akan kita kupas untuk malam esok, malam lusa dan malam seterusnya, malam yang terakhir. Boleh pilih mana bab. Jadi saya tengok siapa bab mana yang jadi pilihan ramai penonton, saya akan kupas bab tersebut. Okey? Alright. Baik. Okey. Yang terakhir adalah mengenai buku. Kita teruslah bercakap tentang buku ini. Baik, buku ini merupakan bukan buku yang pertama Puan Ainun menulis tentang teknik mendorong perubahan tingkah laku. Bukan buku yang pertama. Ada beberapa buku yang telah dikeluarkan sebelum ini, yang telah diterbitkan, antaranya seperti Hadis Kaunseling Gaya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa buku lagi, dan usaha dalam kumpulan pendidikan APS sendiri, kita pernah keluarkan buku-buku, di antaranya 100 skrip. Oleh kerana kita dapati selepas kita train guru-guru dan ibu bapa, ada guru-guru dan ibu bapa dia kata macam tak ada idea untuk tidak menggunakan, sebagai contoh untuk tidak menggunakan apabila perkataan memuji tu, untuk tidak menggunakan perkataan bagusnya, cantiknya anak mama sebagai contoh kan. Apa lagi perkataan yang skrip-skrip yang patut kita guna. Okey. Jadi ada banyak buku. Kalau tuan-tuan rajin-rajin selepas ini ikuti inisiatif-inisiatif dalam PTS dan juga kumpulan pendidikan ABS, tuan-tuan boleh spot lah buku-buku tersebut. Dan juga Cikgu K, Cikgu Puan Khairul Aniza juga ada banyak menghasilkan buku-buku yang berkisar pengalaman-pengalaman beliau di dalam mendorong perubahan tingkah laku menggunakan analisis teknik-teknik yang dikeluarkan daripada hadis-hadis Nabi ini. Okay? Baik. Okay. Right. Teknik Lead Like Muhammad, okay, buku teknik mendorong perubahan tingkah laku ini mempunyai 36 bab. Dia mempunyai 36 bab. Okey, 36 bab ini, yang ini yang uniknya tentang buku ini. Uniknya buku ini, 36 bab ini dia berdiri dengan sendirinya.
Dia berdiri dengan sendiri, maksudnya pembaca tidak perlu membaca bahagian-bahagian yang lain untuk memahami sesuatu topik. Sebagai contoh, katakanlah bab ciri-ciri perbuatan dan tingkah laku yang Nabi tegur secara terbuka. Perbuatan yang macam mana yang Nabi akan tegur secara terbuka. Okay? Bila kita tengok kita kata hari ni aku nak baca tentang macam mana Nabi tegur secara terbuka. Kita fokus pada topik ini sahaja. Tak perlu nak baca topik lain untuk kita fahamkan topik ini. Itu maksudnya setiap bab ini dia berdiri dengan sendiri. Katakan macam selalunya macam saya, katakan sekiranya saya berhadapan dengan satu-satu situasi, sebelum adanya buku ni, apabila saya berhadapan dengan satu-satu situasi, terutama situasi-situasi yang melibatkan kepimpinan dalam organisasi, kepimpinan situasi bersama staf kan, saya akan sekiranya saya buntu, tidak tahu bagaimana mahu mencari penyelesaian terhadap situasi tersebut, biasanya saya akan hubungi Puan Ainun. Saya akan hubungi Puan dan saya beritahu, okey, ini situasinya. Sebelum Puan menjawab, Puan Ainun selalunya dia akan mulakan dengan, kalau Nabi buat macam mana? Puan Ainun akan mulakan dengan soalan tu. Kalau Nabi buat macam mana? Jadi kita akan cari situasi tu yang mana yang hampir mirip dengan hadis yang mana. Setiap hadis tu dia ada konteks dia ada penceritaan dia, dia ada situasinya. Jadi kita akan cari yang mana yang sangat mirip. Sebagai contoh, katakanlah yang cara Nabi menegur secara terbuka. Jadi kita kena tengok ciri-ciri tingkah laku yang bagaimana baru Nabi menegur secara terbuka. Dan kemudian kita bandingkan pula. Ada hadis yang menunjukkan Nabi menegur secara tertutup, secara in person. Ini pula dalam konteks yang bagaimana, ciri-ciri tingkah laku yang bagaimana Nabi akan menegur perbuatan itu secara in person. Nabi akan berjumpa dengan si pelaku dan Nabi akan beritahu. Nabi akan menegur perbuatan tersebut. Jadi dari sini kita boleh buat apabila kita buat perbandingan dan kita akan lihat kalau ciri yang begini kita akan menegur secara terbuka. Kalau ciri begini kita tegur secara tertutup. Jadi pentingnya kita ini tuan-tuan dan puan-puan melakukan inference. Kemahiran ini yang kita kena ada. Apabila kita baca-baca hadis nanti selepas ni kan, tuan-tuan selepas 4 hari ni bersama dengan sesi ini, cara tuan-tuan membaca hadis juga akan berbeza. Akan berbeza. Sebab kita akan fokus kepada perkataan demi perkataan yang digunakan oleh Nabi. Perkataan apa. Okay? Right. Jadi dia ada 36 bab dan setiap bab itu dia berdiri secara sendiri. Dan yang best, yang paling best, BMR. Yang paling best, bahasa-bahasa yang digunakan oleh penulis, oleh Puan Ainun, ianya sangat friendly to non-Muslim. Ia friendly to non-Muslim. Orang bukan Islam membaca pun tak adalah surah masuk Islam ni. Taklah kan. Jadi tulisannya friendly kepada non-Muslim. Kemudian gaya bahasanya yang santai dan memudahkan untuk kita memahami. Dan yang paling penting ialah setiap hadis tu bila dia bawa matan hadis dan dia bawa konteks prinsip tingkah laku, prinsipnya akan dikaitkan dengan isu-isu semasa dan situasi sebenar yang berlaku. Fokusnya kepada kepimpinan. Nabi Muhammad ni fokusnya kepada kepimpinan dalam organisasi. Kepimpinan dalam organisasi, kepimpinan bisnes. Jadi bila dikaitkan dengan isu semasa tu, dia akan lebih membuat kita faham bagaimana kita patut bertingkah laku ataupun patut berkomunikasi apabila kita menggunakan skrip-skrip tertentu. Jadi bila dikaitkan dengan isu semasa tu, kita akan lebih memahami untuk tujuan kita nak praktikal, untuk tujuan kita nak praktis, untuk tujuan kita nak guna skrip tersebut dalam situasi
sekarang. Kemudian dia menerangkan buku ini dia menerangkan cara untuk kita aplikasikan hadis dan SOP. SOP ni apa SOP ini adalah singkatan kepada Standard Operating Procedure, SOP. Kalau anak-anak dia akan bakat ABS kan, kalau kita sebut SOP tu bukan hanya SOP COVID ni. SOP COVID kan, tak boleh salam, kena sentiasa cuci tangan, tak boleh duduk rapat-rapat. Itu SOP COVID. Tapi anak-anak kalau akademi bakat ni bila kita sebut mana SOP ni? SOP ni maksudnya katakanlah mereka nak kemas kemas kelas, mesti ikut SOP. Itu maksudnya SOP, Standard Operating Procedure. Jadi dalam buku ini dia menerangkan cara untuk aplikasikan hadis itu dan SOP yang bersesuaian dengan situasi semasa. Jadi kan apabila tuan-tuan membaca buku ini, setiap bab tu dia ada hadisnya. Okay. Dan dia ada bagi tahu analisis, dia akan buat analisis apa perkara yang Nabi lakukan, apa perkara yang Nabi tidak lakukan. Dan kebanyakannya setiap bab bila kita baca perkara yang Nabi tidak lakukan, dia seolah-olah menampar-nampar pipi kita. Sebab itulah yang selalunya kita buat. Nanti yang ini saya akan kupas lebih mendalam pada malam esok. Pada malam esok ini. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Lead Like Muhammad ini sangat sesuai kepada guru-guru, walaupun dia banyak menerangkan tentang situasi dalam organisasi, tapi kita masih boleh guna pakai dalam konteks pendidikan, parenting, masih boleh guna pakai. Perhubungan suami isteri pun boleh, masih boleh diguna pakai. Dan paling sesuai adalah kepada ketua unit, ketua jabatan, ketua syarikat yang mempunyai orang-orang yang dipimpin. Okey, untuk 3 hari lagi saya akan kupas beberapa bab. Nampaknya sehingga ke penghujung rancangan ini belum ada lagi sesiapa yang memilih bab mana untuk dikupas. Jadi saya andaikan puan-puan ni belum dapat lagi lah, belum baca lagi buku Lead Like Muhammad. Okey. Jadi sebenarnya apabila puan-puan dapatkan buku ini, ada 4 perkara yang puan-puan akan belajar secara self-discovery. Yang pertama ialah bagaimana cara untuk meningkatkan daya pengaruh. Apabila kita bercakap tentang daya pengaruh, saya akan kupas tentang daya pengaruh pada malam besok. Jadi pada malam besok jangan lupa bersama saya. Kemudian yang kedua, cara kita nak mendorong staff supaya staff ni kuat bekerja tanpa kita suruh-suruh. Kuat bekerja tanpa disuruh-suruh, kemudian kuat bekerja tanpa sebarang rungutan. They are very happy to work with us. Yang ketiga, bagaimana kita nak merangsang anak buah supaya berfikiran kreatif. Dan yang keempat, bagaimana cara kita nak mengawal konflik antara staf dalam syarikat. Ini antara 4 perkara yang puan-puan boleh buat self-discovery apabila puan-puan membaca buku Lead Like Muhammad. Saya kira sehingga itu sahaja untuk saya sampaikan pada malam ini. Dia tak boleh banyak-banyak kan. Apa yang saya sampaikan pada malam ini lebih kepada kalau tak kenal maka tak cinta. Saya memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan tentang perjalanan sehingga akhirnya terbitlah buku Lead Like Muhammad. Buku Lead Like Muhammad ini. Perjalanan dari awal, dari tahun 2012. InsyaAllah esok saya akan mula kupas beberapa bab pilihan. Okey, ya Umi Rosita, 4 perkara akan belajar cara tingkatkan daya pengaruh, cara dorong staf tanpa disuruh, merangsang anak buah supaya kreatif, bagaimana nak selesaikan konflik. Okey. InsyaAllah malam besok
kita tengok bab mana yang saya akan sentuh dan saya akan kupas bab tersebut. Dan kita akan bersama lagi 3 malam. Jadi 3 malam kalau sempat, 1 malam kita cuba kupas 2 bab. Jadi kalau 3 malam kita akan kupas 6 bab. Dan saya akan pilih bab-bab yang sangat signifikan dengan kita, yang biasanya terjadi. Tapi sebenarnya bab-bab dalam ni semuanya bab-bab yang memang very signifikan. Memang setiap hari kita akan berhadapan dengan isu-isu dan situasi-situasi kepimpinan yang ada dalam buku ini. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita jumpa lagi malam besok. Boleh? Dengan itu segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Banyakkan selawat. Ingatkan anak isteri kita, anak-anak kita, isteri kita, ipaduai kita. Banyakkan selawat. Ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa lagi malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.